Okay, golongan yang ke tengah ni ada pula 3 jenis. Kita tengok satu, iaitu dia terhijab oleh deria dia. Okay, golongan satu, dia terhijab oleh deria. Ada golongan yang terhijab sampaikan dia jadi penyembah berhala. Bagi mereka, dia percaya Tuhan ni ada, tapi dia sembah berhala. Dia tak sembah Tuhan. Bagi dia, Tuhan ni mestilah boleh dikesan oleh panca indera. Mestilah Tuhan ni boleh dinampak, boleh dirasa, boleh didengar. Kalau tak boleh nampak, tak boleh rasa, tak boleh dengar, tu bukan Tuhan. Tuhan memang ada, tapi kita mesti boleh nampak dia. Itu bagi dia. Oleh itu, mereka menyembah makhluk, iaitu berhala-berhala yang diperbuat daripada pelbagai jenis bahan binaan. Ada yang buat berhala daripada batu, ada buat daripada logam, emas, perak, gangsa semua. Ada buat daripada kayu, ada buat daripada tumbuh-tumbuhan, dan ada yang buat daripada buah-buah pun ada. Zaman jahiliah dulu ada buah kurma. Buah kurma tu dia susun jadi patung, dan dia sembah. Padahal dia yang buat, dia sembah. Bila dia terasa lapar tengok orang tak ada, dia makan pula kaki kurma tu, kaki berhala tu tadi. Dia ambil sikit ibu jari tu, buah kurma tu dia makan. Dia susun jadi Tuhan, lepas tu dia makan pula Tuhan dia. Sampai tu. Mereka ni sembah barang buatan sendiri. Dia percaya Tuhan memang ada, tapi dia sembah berhala. Kalaupun mereka tak katakan berhala-berhala tu Tuhan, tetapi dia kata berhala ni wakil Tuhan. Dia nak ada perantara juga, nak bagi nampak juga. Kalau tak nampak tu dia tak puas hati. Maksudnya mereka ni sudah menyekutukan Tuhan, sudah melakukan syirik. Mereka disebut orang-orang musyrik ataupun musyrikin. Walaupun duduk dalam gelap, tapi adalah sikit cahaya, sebab dia percaya Tuhan dia ada. Kalau nak banding dengan golongan yang bawah tadi tu, dia tak percaya langsung Tuhan. Mereka ni atas sikit, percaya juga Tuhan, tapi dia sembah berhala. Satu jenis lagi, dia sembah alam. Dia tak sembah berhala, tapi sembah alam. Contoh dia sembah pokok, sembah gunung, sembah bukit, sembah danau, sembah batu, sembah manusia, sembah busuk, sembah haiwan, sembah makhluk gaib dan lain-lain. Tapi hijab dia kurang sikit. Sebab apa? Penyembah berhala tadi, dia sembah benda yang dia buat. Mereka ni yang sembah alam ni, dia sembah benda yang Tuhan buat. Jadi nipis sikit, tapi terhijab juga, kafir juga. Nipis sikit, maham tu nipis sikit. Dia tak sembah benda yang dia buat, dia sembah benda yang Tuhan buat, jadi nipis sikit, tapi kafir lagi. Mereka menyembah sesuatu yang cantik dan indah, dan tidak menghadkan kepada suatu benda saja. Dia nampak kuda tu cantik, ini Tuhan dia persembah kuda ni. Dia nampak pula orang cantik, sembah orang. Dia nampak pula bukit bersalji cantik, dia sembah pula bukit. Tapi sekurang-kurangnya dia sembah yang Tuhan buat. Mereka ni duduk dalam gelap, tapi ada sikit cahaya, dan cahaya dia tu lebih sikit daripada orang yang sembah berhala tu. Kenapa cahaya mereka ni lebih sikit? Sebab mereka menyembah alam ciptaan Tuhan. Sedangkan para penyembah berhala tadi, dia sembah benda buat sendiri. Lagi teruk, dia sembah benda buat sendiri. Maksudnya dia lah berkuasa cipta benda tu, tapi dia sembah lagi teruk. Jenis yang ketiga, cahaya dia lebih lagi, iaitu golongan penyembah bintang. Sebab tu zaman dulu bintang-bintang ni dia nama Jupiter lah, Uranus lah, Pluto lah. Itu semua nama dewa-dewa tu. Dia sembah. Dia kata bintang-bintang di langit ni lah Tuhan. Mereka ni tu terbalik tu. Tu bukan penyembah bintang tu. Tu golongan penyembah api. Saya silap tu. Bintang lepas ni, golongan penyembah api. Dia kata Tuhan ni mestilah sesuatu yang berkuasa, mesti ada kuasa. Sembah kuda tadi, dia kata kuda tak kuasa setara mana sangat. Kita sembah bukit, kuasa setara mana sangat. Jadi dia sembah yang lebih kuat daripada kuda-kuda tu tadi. Iaitu mereka ni sembah api. Bagi dia api ni power lah, ada kuasa. Sembah api.
Sungguh pun dia sembah api. Dia percaya Tuhan ada, cuma dia tak sembah Tuhan. Yang sebenar dia sembah api. Sekurang-kurangnya dia ambil perantaraan. Maksud dia musyrik juga. Biasanya kita sebut mereka ni orang-orang Majusi. Dia sembah api. Ada pula satu golongan lagi, dia percaya Tuhan ada, tapi dia tak mau sembah api. Dia kata api-api ni sungguh pun berkuasa, tapi kita yang jaga dia, kita yang petik bagi dia hidup. Bila kita tak mau, kita padam bagi dia mati. Kita berkuasa pada api itu lagi. Kenapa kita nak sembah dia sebagai Tuhan? Kita kena sembah sesuatu yang lebih berkuasa daripada api. Apa benda kita nak sembah? Kita sembah bintang. Kenapa sembah bintang? Sebab bintang-bintang ni dia tentukan kita ni nasib buruk ke nasib malang. Kita buat kerjaan ni baik ke tak baik. Anak ni lahir sekian-sekian bulan, anak ni celaka ke bawa untung ke? Bintang-bintang. Dia semua bintang. Dia kata kalau api tadi kita yang kawal, tapi bintang ni dia kawal kita. Kita tak boleh nak kawal bintang, dia tinggi, nak kawal macam mana? Dia kawal kita. Jadi bintang lebih kuat daripada api. Kita sembah bintang. Tu segala planet-planet dia bagi nama tu. Dia sembah bintang tu tadi. Dia kata bintang lagi kuat daripada api. Maksud dia golongan yang sembah api tu tadi, hijab memang gelap, cahaya dia lebih sikit. Tapi orang yang sembah bintang, cahaya dia lagi banyak. Sebab dia sembah sesuatu yang lagi kuat. Contoh dia macam tu lah. Nak cerita hijab-hijab dia tadi. Ada pula satu golongan lagi, dia kata buat apa? Sembah bintang. Bintang-bintang tu pun sungguh pun dia mengatur kita, tapi dia tak cukup kuat. Ada yang lebih kuat lagi, iaitu matahari. Bintang tu sekuat mana pun dia tak boleh suluh cerah sampai ke bumi. Matahari tu dia suluh cerah semua. Jadi matahari tu lah sebenar-benar cahaya. Sembah matahari pula. Ni golongan penyembah matahari. Termasuklah geng-geng Puteri Balqis. Sebelum dia kahwin dengan Nabi Sulaiman tu, mereka ni geng penyembah matahari. Ada pula yang hijab dia nipis lagi. Kita buat apa sembah matahari? Matahari dia bukan berkuasa ke atas semua. Walaupun dia suluh cerah, tapi dia tak berkuasa ke atas api. Kalau matahari itu padam, contoh dia malam, kita boleh nyala api lagi. Maksud dia matahari tak berkuasa ke atas api. Matahari juga dia tak berkuasa ke atas lampu. Macam malam ni, matahari tak ada, tapi kita boleh nyala lampu. Matahari itu lemah. Kita jangan sembah matahari, kita sembah yang lebih hebat lagi, iaitu cahaya. Dia sembah semua cahaya. Matahari itu pun tertakluk di bawah cahaya. Dia sembah hak besar lagi. Jadi sungguh pun mereka ni percaya Tuhan, tapi dia sembah selain pada Tuhan. Dan ada makam-makam ni. Makam-makam ni lah yang letak mereka di akhirat nanti duduk neraka mana? Neraka yang lebih teruk ke, neraka yang kurang sikit ke? Begitu juga dengan pelajaran akan datang. Kita tengok pula orang yang dah duduk dalam cahaya, iaitu orang Islam. Sungguh pun kita ni sembah Tuhan. Kita percaya Tuhan ada dan kita sembah Tuhan yang sebenar, tapi makam dia berbeza. Di dunia lagi dah berbeza. Di dunia ni dia sebagai seolah-olah penentu akhirat esok duduk syurga, syurga yang mana. Sebab tu kita kena usahakan makam-makam ni. Susah nak cerita benda. InsyaAllah pelajaran akan datang kita sambung lagi dan kita ulang lagi. Pokok nanti takut tak faham. Jadi pelajaran kita hari ini, yang pertama tadi kita tengok bukti-bukti kewujudan Tuhan dari segi akal fikiran. Kita boleh berhujah dah. Dengan orang-orang yang tak percaya kewujudan Tuhan, ada hujah-hujah kita. Kemudian yang kedua, pelajaran hari ini kita bicarakan tentang tirai-tirai, hijab-hijab kita dengan Tuhan. Orang kafir yang tak percaya Tuhan tu sangat tebal hijab dia, jauh. Di akhirat esok macam itulah, jauh dia. Orang yang percaya Tuhan tapi dia sembah selain Tuhan, ada hijab juga, nipis sikit. Tapi akhirat esok, situlah tempat dia. Yang kita orang Islam, kita walaupun dalam Islam kita percaya Tuhan, sembah Tuhan yang betul iaitu Allah, ada hijab juga, masing-masing berbeza. Akhirat esok macam itulah kedudukan kita. Sebab tu kita kena usahakan hijab-hijab ni tadi. Jadi rasanya sekadar itu saja.